Selamat sejahtera. Jadi kumpulan kami hari ini akan membentangkan tentang tokoh kepimpinan politik di Malaysia, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi pengenalan tentang Tunku Abdul Rahman, almarhum Tunku Abdul Rahman atau nama penuhnya almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Shah, merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari 1955 dan merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1957 sehingga 1970. Beliau biasanya dikenali sebagai Tunku. Selain itu, beliau juga dikenang sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Dilahirkan di Istana Tia Tangga, Alor Setar Kedah, yang lebih dikenali sebagai Istana Pelamin, Tunku merupakan anak lelaki yang ke-7 dan anak ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24. Semasa kecil, Tunku dipanggil Awang kerana rupa parasnya yang tidak sesegak adik-beradiknya yang lain. Serba sedikit tentang latar belakang pendidikan, Tunku mendapat pendidikannya pada 1909 di sebuah sekolah rendah Melayu di Jalan Baharu, Alor Setar. Kemudian, Tunku berpindah ke Kolej Sultan Abdul Hamid. Pada tahun 1913, Tunku dihantar ke sekolah Tafsirin Terawat di Bangkok. Pada tahun 1919, ketika berumur 16 tahun, Tunku menerima beasiswa negeri Kedah, kemudian melanjutkan pendidikan di St. Catherine di University Cambridge. Dari segi berpakaian, Tunku agak kebaratan. Semasa beliau dihantar ke England, tiada sepasang pun baju Melayu yang dibawa. Tunku dan keluarganya hanya menempah pakaian barat di kedai Prince Charles di Pulau Pinang. Ketika di England, Tunku amat berlainan dengan Sultan Perak yang berbaju Melayu, siap dengan tengkolok. Kemudian kita pergi pula kepada konsep dan teori Tunku Abdul Rahman. Konsep yang digunakan oleh Tunku Abdul Rahman adalah konsep teori politik. Konsep teori politik ini melihat bahawa pemimpin adalah dipilih dan bukannya lahir sebagai pemimpin. Sebagai contoh, pada Ogos 1951, suatu krisis di dalam UMNO memaksakan Dato' On meletakkan jawatan sebagai Presiden Parti dan Tunku dilantik sebagai Presiden yang baru. Beliau memegang jawatan itu selama 20 tahun. Corak kepimpinan Tunku Abdul Rahman boleh kita lihat semasa beliau cuba memperjuangkan kemerdekaan. Contohnya, Tunku Abdul Rahman memainkan peranan utama dalam perundingan dengan pihak Inggeris untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu. Selepas usaha politik dan diplomasi yang berpanjangan, pada 31 Ogos 1957, Tanah Melayu berjaya meraihkan kemerdekaannya. Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertama negara yang merdeka ini. Selain itu, kita juga boleh melihat contoh lain corak kepimpinan Tunku Abdul Rahman semasa pembentukan Malaysia. Hal itu di saat Tunku Abdul Rahman memainkan peranan penting dalam pembentukan Malaysia pada tahun 1963 yang melibatkan penyatuan Tanah Melayu dengan Sabah, Sarawak dan Singapura. Namun, Singapura keluar dari persekutuan tersebut 2 tahun kemudian. Kecekapan dan kemahiran kepimpinan. Tunku Abdul Rahman menggunakan kuasa dari politik sebagai kuasa utama kepimpinan beliau. Kuasa ini merupakan kuasa yang mempunyai kawalan ke atas proses keputusan. Kuasa politik menunjukkan betapa pentingnya perpaduan antara masyarakat terhadap satu keputusan. Yang pertama, menguruskan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah ditubuhkan pada 4 September 1957. SPR telah diberikan kuasa untuk menguruskan pilihan raya untuk perlembagaan Malaysia seperti mana yang telah termaktub di Perkara 114 untuk mengadakan pilihan raya umum ke atas dan Dewan Undangan Negeri serta mengadakan pilihan raya kecil jika berlaku kekosongan. Yang kedua, membuat keputusan. Sebelum keputusan pilihan raya dikeluarkan, terdapat elemen-elemen yang penting perlu dipenuhi terlebih dahulu. Elemen-elemen pilihan raya tersebut adalah bahagian pilihan raya, pemilihan, calon, kemudian pilihan raya. Yang ketiga, kuasa dan kepimpinan. Sebagai seorang Perdana Menteri, beliau haruslah menjalankan tugas-tugas tertentu agar pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Yang terakhir, komunikasi. Perdana Menteri perlulah berkomunikasi dengan rakyat agar memahami keadaan semasa. Contohnya, turut bersama-sama turun padang bergotong royong bersama masyarakat setempat. Sistem pentadbiran, polisi dan organisasi. Kepimpinan memainkan peranan yang penting kerana barisan kepimpinan inilah yang merancang dan membentuk hala tuju sesuatu organisasi itu. Organisasi formal mempunyai struktur yang jelas dari segi tuntutan kepimpinan, mendaftar dan terikat dengan perlembagaan dan peraturan sesebuah negara. Peranan Tunku Abdul Rahman Putra dalam usaha mencapai kemerdekaan negara amat penting. Tunku telah berjaya membawa negara ke amat kemerdekaan tanpa menumpahkan darah sebagaimana yang berlaku di negara-negara jiran. Kewibawaan Tunku yang berjaya menyatukan penduduk negara ini telah meyakinkan penjajah British untuk memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.
Sumbangan dan pengorbanan Tunku yang dicurahkan bagi kesejahteraan negara ini sewajarnya diabadikan agar dapat dihayati oleh generasi akan datang. Peranan pemimpin dalam pembangunan sumber manusia. Pemimpin dalam negara perlu mengenal pasti merangka, merancang, melaksana dan memastikan setiap denyut nadi pentadbiran berjalan lancar. Malahan, pemimpin dalam konteks negara perlu mengambil kira kepentingan negara dan rakyat dalam perancangan dan pembuatan keputusan. Perhubungan antara bangsa dasar luar negara adalah penting dalam usaha menjalinkan persahabatan dan kerjasama serantau dan negara-negara luar. Tunku Abdul Rahman Putra telah mengamalkan piagam bangsa-bangsa bersatu bagi memelihara keamanan dunia secara bersama. Beliau juga telah meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berkecuali. Antara penyertaan antarabangsa Malaysia adalah Association of Southeast Asian Nations, Pertubuhan Commonwealth, ILO, UNESCO dan Pertubuhan Negara Berkecuali. Beliau juga telah mencadangkan penubuhan Pertubuhan Kerjasama Islam atau OIC dan telah dilantik sebagai Setiausaha Agung yang pertama bagi pertubuhan tersebut. Kesimpulannya, Tunku Abdul Rahman merupakan seorang pemimpin yang mempunyai sifat kepimpinan yang berwibawa. Caranya dapat kita lihat daripada contoh-contoh yang kami nyatakan di atas tadi. Harapan kami akan moga lebih banyak pemimpin di masa depan yang berwibawa seperti Tunku Abdul Rahman.